Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Ahlan wa sahlan Farid Misbah, semua sahabat-sahabat yang hadir pada malam ni. Jangan lupa, harapan saya supaya tuan-tuan share video ni, Facebook ni, ke seramai sahabat-sahabat yang kita ada keliling kita. Mudah-mudahan ada manfaat, ada penyampaian ilmu, ada apa yang dipanggil sebagai ilmu setu yang dijariahkan, dikongsi bersama, mudah-mudahan. Jadi pada malam ni tuan-tuan, kita akan mengkhatamkan tafsir surah Nisa. Alhamdulillah, untuk beberapa bulan yang telah kita baca bersama, iaitu ayat yang saya maksudkan. Bagi tuan-tuan memiliki tafsir Ibn Katsir, tolong buka jilid yang kedua, jilid kedua, muka surat 643 di surah An-Nisa. Muka surat yang antara yang terakhir sebelum kita menamatkan perbincangan surah An-Nisa, yang merupakan surah kedua panjang selepas surah Al-Baqarah. Di sudut panjang ayatnya, jumlah ayatnya kalau kita lihat di surah lain lebih panjang, lebih banyak daripada surah Nisa. Tapi dari sudut panjang ayat, bukannya jumlah ayat ni, panjang ayat, maka para ulama berijma' mengatakan Nisa ni adalah surah yang kedua panjang selepas surah Al-Baqarah. Kita akan lihat dalam penjelasan pada kali ini bagaimana indahnya keserasian yang terdapat dalam Quran ini, iaitu permulaan dan akhirannya adalah perkara yang menyentuh ruang lingkup yang sama. Kalau kita belajar bahasa Arab dipanggil sebagai iklil, kalalah iklil ni maknanya mahkota, tuan-tuan. Jadi kalau kita bayangkan mahkota itu, ia berpusing, satu pagar yang mengelilingi satu tempat bulatan, ke mana kita pergi, kita berada dalam kawasan yang sama, itu dipanggil sebagai hawashi. Jadi ruang lingkup keserasian yang ada di antara ayat Allah ni dipanggil husnul matla' dengan husnul maqta'. Permulaan dan akhirannya menyentuh perkara yang lebih kurang sama, yang menjurus kepada pembentukan keluarga sebagai satu maqsad Al-Quran, maqasid Al-Quran yang penting, iaitu mewujudkan persefahaman, kekuatan kekeluargaan, kerana ia asas kepada kekuatan umat. Kita tak boleh nak bayanglah tuan-tuan, sekiranya sebuah umat itu tidak dibangunkan oleh nukleus yang awal, keluarga, maka keluarga lah yang menjadi asas kepada pembinaan keluarga, pembinaan rakyat ataupun negara yang berkualiti. Maka tuan-tuan yang mulia sekalian, pada malam ni saya akan jelaskan kepada tuan-tuan. Ada soalan yang tanya semalam, nampaknya apa akhir hidup insan yang telah kita bincang, Al-Walid bin Al-Mughirah, dan begitu juga Ibnu Haiban yang telah kita bincangkan semalam, kan? Ingat lagi tuan-tuan? Ada yang bertanya kepada saya, sebenarnya apa yang berlaku kepada Al-Walid bin Al-Mughirah ni lah kematiannya sebagai seorang durhaka kepada Allah, sampai turun ayat daripada surah Al-Mudaththir, zarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malam mamduda. Kita telah bincangkan ayat ini sedikit, bagaimana akhiran hidup Al-Walid bin Mughirah ni dalam kecelakaan, penentangannya kepada Allah, hartanya yang banyak yang telah diberikan untuk masyarakat Arab itu semuanya kerana nak mencari sum'ah, nak menunjuk kepada orang, tiada penilaian langsung di sisi Allah. Walaupun dikatakan Al-Walid bin Mughirah ni merupakan orang pertama mengharamkan arak di dalam masyarakat Arab di Mekah, tetapi semua itu tak berguna, kerana perbuatannya mengharamkan arak bukan kerana Allah, bukan kerana ikut syariat Nabi Muhammad SAW, tapi untuk menunjuk. Semuanya tak dipandang langsung oleh Allah, dan tambahan pula penentangannya terhadap Nabi SAW. Walaupun ke awal dia berkata innahu lamuthmirun min ala mughriqun min asfala wa innahu la ya'lu wa la yu'la alaihi, sebagai mendeskripsikan Quran, tetapi semua itu hanyalah merupakan kata-kata yang tidak menatijahkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana keimanan tak cukup memadai untuk satu yang diikrarkan dalam hati, mesti lafazkan dengan lidah dan dilaksanakan dengan perbuatan. Itu tidak berlaku pada insan yang bernama Al-Walid bin Mughirah. Maka matilah di dalam penderhakaan, dalam kecelakaan, penentangan, keingkaran terhadap Islam, terhadap Nabi SAW. Lalu Allah turunkan ayat kecaman dan ayat amaran, jangan ada insan yang mengikuti jejak langkah Al-Walid bin Mughirah yang derhaka kepada Allah, dilaknat itu. Begitu juga semalam saya ceritakan tentang Ibnu Haiban, iaitu seorang Yahudi yang datang ke Madinah untuk menunggu kedatangan Rasulullah SAW, tapi ajal telah mendahului kematiannya berlaku sebelum Nabi sampai ke Madinah. Maka Ibnu Haiban ini adalah seorang Muslim, seorang yang beriman kepada Allah SWT, beriman kepada Rasulullah SAW, walaupun dia tak sempat Islam bersama dengan para sahabat kerana matinya sebelum daripada kedatangan Nabi SAW. Saya cerita Ibnu Haiban ni seorang yang mustajab doa, seorang yang barakah. Ketika berlaku kemarau di Madinah, mereka bertawassul dengannya, maka Allah menurunkan hujan dengan keberkatannya. Lelaki yang salih itu
mati sebelum bertemu dengan Nabi SAW, matinya seperti Waraqah bin Naufal. Kenal tak tuan-tuan siapa Waraqah bin Naufal? Kenal tak murid-murid? Dan murid-murid pula. Yalah, kita ni semua murid-murid. Tuan, saya pun murid-murid juga. Sebelum datang berjumpa dengan tuan-tuan ni, saya baca bagai kitab tafsir tuan-tuan, tanya kepada kalangan ustaz-ustaz, guru-guru yang alim, andai ada satu perkara yang boleh dikongsi bersama. Jadi inilah dia tuan-tuan, kita masih lagi belajar. Jadi siapakah Waraqah bin Naufal? Waraqah bin Naufal merupakan sepupu kepada Khadijah radhiyallahu anha yang ditemui oleh Nabi ketika Nabi berunsing, bimbang, terkejut menerima kedatangan Jibril di Gua Hira. Maka Nabi SAW pulang dalam keadaan menggigil sehingga turun surah Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qum al-laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila. Turun ayat untuk menceritakan kepada Nabi SAW bahawa baginda telah diutuskan oleh Allah SWT. Maka Nabi bertemu dengan Waraqah bin Naufal atas nasihat daripada Khadijah binti Khuwailid. Waraqah tu adalah seorang yang beriman dengan Nabi Ibrahim AS. Beliau merupakan seorang hanifan, kana hanifan. Jadi tuan-tuan hati dan dikasih sekalian, inilah dia sedikit mukadimah yang sedikit penting sebelum kita mengkhatamkan surat Nisa. Jadi bagi tuan-tuan yang memiliki tafsir Ibn Katsir, tolong buka jilid yang kedua, muka surat 143. Kami dalam kempen ni masih lagi minta sokongan daripada tuan-tuan. Jangan lupa tolong share video ni. Saya beri masa 1 minit, tolong share. Nurlidah Muhammad, Ruqyah Samad, Hidayu Zamidah, Ruqyah Samad, Zikir Ibn Adam. Tolong share video ni kepada teman-teman kita sekejap. Mari tuntun penutup surah An-Nisa. Sebut dulu mereka. Kisah tentang ayat berkenaan faraid. Ayat berkaitan dengan ketentuan harta yang kita tinggalkan selepas kematian anda berlaku kepada seseorang kita. Ingat tuan-tuan Jadi kita dalam bincang bab fiqih ni, jangan lupa ada satu bab tasawuf, tazkiyatun nufus, sebagai satu peringatan bahawa mati ni pasti tiba. Kita menunggu, kita menanti, kita tahu ataupun tidak, kita bersedia ataupun tidak, maka mati tetap akan datang kepada kita tuan-tuan ni mulia Allah sekalian. Dikatakan oleh para penyair, contohnya Abul Atahiyah yang menceritakan tentang kematian ni, kam min mulukin zala anhum mulkuhum wa ka'anna zakal mulka kana khayala. Banyak istana yang kita lihat keliling kita berdiri tegak, kukuh, majestic, begitu mengagumkan, tersergap indah, tapi semuanya akhirnya ditinggalkan jadi rumah berhantu. Semua orang pasti akan meninggalkan dunia ini. Malaikat yang telah pun cross kita untuk mendapatkan seseorang yang telah sampai ajalnya, dan tahu-tahu kita orang tu telah pergi meninggalkan kita buat selama-lamanya, malaikat yang sama juga andai dia cross di atas kita untuk pergi kepada orang itu mengambil nyawanya, malaikat yang sama juga yang akan cross orang lain untuk datang kepada kita tuan-tuan. Maka pohonlah kepada Allah SWT. Itu sebab antara doa yang Nabi anjurkan untuk kita baca selalu. Tuan-tuan boleh lihat daripada kitab Azkarul Azkar yang saya pesan tuan-tuan untuk miliki ni, pada muka surat ke-75. Muka surat 75, doa ke-159. Saya telah ijazahkan doa ni kepada tuan-tuan, dan Ustaz Syafiq Murad telah kumpulkan. Mari kita baca sekali lagi. Allahumma inni as'aluka al-afiyah fi dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi. Allahumma ihfazni an yamini wa an shimali wa min fawqi, wa a'udzu bi azamatika an utala min tahti. Panjang doa ni tapi sangat manfaat. Kata para ulama yang mengupas hadis ni mengatakan betapa Nabi menganjur kepada kita, mengajar kepada kita supaya berdoa dengan doa ni, minta keafiatan, hidup dalam afiat, mati pun tidak menyusahkan orang. Ada sesetengah orang, ini ujian lah buatnya keluarganya, ada koma begitu lama, isteri anak-anaknya tak keruan tuan-tuan. Kalau berlaku keadaan seperti itu, saya pernah ajar kepada tuan untuk berdoa kan, Allahumma aslih li dini allazi wa ismatu amri, wa aslih li dunya allati fiha ma'ashi, wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi, wa ja'alil hayata ziyaratan li fi kulli khair, wa ja'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Ya Allah, baikilah untukku kehidupan dunia ini, jadikan dia sebab tambah-tambah amal kebaikanku, dan jadikanlah akhirat itu tempat kembaliku. Andai kehidupan ini tidak memberi apa-apa lagi kebaikan kepadaku, mungkin menyusahkan orang kelilingku, maka kembalikanlah aku kepadamu dalam keadaan tidak menyusahkan siapa tuan-tuan. Ada doa ni, Imam Bukhari membacakannya, maka beliau pun Imam Bukhari radhiyallahu anhu arda mati dengan doa ini, kerana beliau mendapat tekanan dan juga pelayanan yang buruk dari penduduk di Bukhara ketika beliau pulang
Maklumlah pada masa itu suasana yang keruh berlaku di antara fahaman fitnatul Quran, sama ada Quran itu makhluk ataupun ia merupakan kalamullah. Orang Mu'tazilah beranggapan ia merupakan makhluk. Ahlus Sunnah mengatakan ia merupakan kalamullah yang bersifat qadim. Maka perbezaan-perbezaan dari sudut istilah ini menyebabkan mereka menyakiti Imam Bukhari. Imam Bukhari berdoa dengan doa tersebut. Jadi doa ni mari kita amalkan tuan-tuan. Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma hafizni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali. Allahumma inni a'udzu bi azamatika an utala min tahti. Maksudnya apa? Ya Allah, aku pohon kepadamu keafiatan dunia dan juga akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku minta kepadamu keafian dan keafiatan pada agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutuplah segala keaibanku, amankan aku dari ketakutanku. Wahai Tuhan, peliharalah aku dari arah depan dan belakang, dari arah kanan dan kiri, dari atasku. Aku berlindung kepada dengan keagunganmu daripada diserang dari bawahku. Maksud bawah ni tuan, kata para ulama sebahagiannya mungkin merupakan tanah jerlus, mungkin orang perangkap kita, mungkin sihir yang dirancang untuk kita. Doa ni penting untuk amalkan. Doa muka surat 75 daripada kitab Azkarul Azkar yang kebanyakan tuan-tuan telah miliki. Kitab warna pink ni, Azkarul Azkar oleh Imam Asyuti. Merupakan hadis-hadis yang ma'thur daripada Nabi SAW. Antara doa yang paling banyak Nabi amalkan, kata para ulama, iaitu mohon kepada Allah. Sedangkan Nabi itu mendapat ismah daripada Allah SWT sekalipun, baginda tetap ramal dengan doa ni bagi mencari perlindungan, perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maklumlah manusia dengki kepada kita ni berbagai-bagai bentuk. Baik, muslim-muslimat yang hati dan dikasihi, sebelum terlupa, kita masih lagi meneruskan kempen Satu Rumah Hazrat Tafsir, dan mereka yang memiliki tafsir Ibn Katsir dari Telaga Biru akan dapat hadiah buku ni. Mereka yang dapatkan tafsir Ibn Katsir daripada Zahzan Travel pun akan dapat hadiah buku ni. Ensiklopedia nama-nama anak, walaupun nama-nama anak tapi sebenarnya dalamnya penuh dengan nama para ulama, ejaan yang betul, ejaan Jawinya, Arabnya. Ada kisah pula tentang mereka, Sa'ad bin Ubadah yang pernah saya cerita, sahabat yang kaya yang makan ikan paus ni, ingat tak? Sahabat yang kaya yang pernah menghalalkan hutang orang kepadanya sejumlah 40,000 dinar, sehingga ramai orang datang ziarah. Bila tahu beliau ditimpa penyakit, orang tak datang ziarah, tanya pada isinya, sehingga kata mungkin mereka takut datang nanti kena minta hutang. Maka Sa'ad bin Ubadah buat pengumuman, siapa yang hutang dihalalkan. Ramai orang datang ziarah dia sampai roboh pintu rumahnya. Ni cerita tentang Sa'ad bin Ubadah, tuan-tuan, ada dalam buku ni. Jadi buku ni bukan saja nama anak, bahkan nama tokoh-tokoh. Dapatkan tafsir Ibn Katsir, nanti tuan-tuan akan beroleh kitab ni sebagai hadiah. Lama tulis buku ni tuan-tuan, harganya RM69 RM69 harganya. Dia telah pun dikarang lebih pada 5 tahun oleh para pengarang yang berwibawa pensyarah-pensyarah universiti. Baik tuan-tuan, kita berada pada ayat terakhir surah Nisa. Ini mukadimah yang saya kira penting. Dan sebelum terlupa lagi sekali, bagi tuan-tuan, tolong dapatkan korma McJoel dari Zahzan Travel. Dapatkan segera tuan-tuan, dah tak banyak dah jumlah yang ada. Kita nak menghadapi bulan Syaban tak lama lagi. Keistimewaan korma McJoel ni untuk tuan-tuan, tengok dalamnya saiznya besar. Tengok, saya bukakan untuk tuan-tuan. Allahu Akbar, menggiurkan. Ini dia punya ketmir fatil naqir kan. Korma McJoel dari nampak tuan-tuan berair gini. Ya Allah Rabbi, tengok, nampak menyelerakan sekali untuk bekalan Syaban kita, puasa yang kita nak lakukan. Dan kami juga memasarkan korma ajwa dari Madinah. Mari tuan-tuan tengok, ni ajwa cantik tuan-tuan. Nampak cantik lagi, baru sampai dari Madinah. Dapatkan tuan daripada Zahzan Travel. Tuan-tuan boleh dapatkan nombor telefon di bawah. Ni adalah korma yang disabdakan Nabi SAW, man tasabbaha bi sab'i tamaratin ajwatan lam yaduruhu sumun wala sihrun. Tengok, saya buka untuk tuan-tuan tengok. Macam baru turun pokok ni. Nampak? Inilah di korma ajwa yang disabdakan Nabi SAW, siapa yang makan 7 biji setiap pagi akan selamat daripada sihir dan juga racun. Langkah banyaknya racun yang ada dalam hidup kita tanpa kita sedar. Kita terkonsum sama ada pada drug ke, pada ubat ke, pada makanan-makanan dijual di kedai dan sebagainya. Ayam, sayur, orang yang mengatakan pada bahan-bahan seperti ini pun kadang-kadang ada. Yalah tuan-tuan, mereka nak commercialize kan, maka berbagai perkara terpaksa dilakukan untuk memenuhi keperluan market.
Kalau kita dapat bela sendiri, dapat tanam sendiri, dapat masak sendiri, Allahu Akbar, nikmatnya. Di Thailand saya baca dalam majalah Economist, digalakkan setiap rumah untuk membela ikan keli, membela ayam kampung, tanam sayur sikit-sikit, kangkung ke, sekurang-kurangnya boleh makan. Dan di mana-mana tempat dalam negara Thailand itu yang maju dari sudut pertanian. Sekarang Filipina pun maju pertanian. Mereka punya nenas Filipina ni cukup hebat. Dia makan kanak-kanak untuk pergi ke sekolah, macam aiskrim dia buat, tuan-tuan. Subhanallah, insyaAllah majunya mereka dalam bidang agriculture, plantation dan sebagainya. Baik, apa nak buat, mudah-mudahan kita pun mengambil berat perkara-perkara sedemikian. Mari kita lihat ayat terakhir surah Nisa ni. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah in imru'un halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun falaha nisfu ma tarak وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. Mereka minta fatwa kepadamu tentang kalalah. Katakanlah Allah beri fatwa kepadamu tentang kalalah, iaitu jika seorang meninggal dunia dan tidak memiliki anak dan memiliki saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkan, dan saudaranya yang lelaki mempersekai keseluruh harta saudara perempuan. Jika dia tidak memiliki anak, tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya 2/3 dari harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal. Dan jika mereka iaitu ahli waris itu terdiri pada saudara lelaki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara lelaki sebanyak bahagian 2 orang saudara perempuan. Allah menerangkan hukum ini kepadamu supaya kamu tidak sesat, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi indahnya Islam, kita dapat lihat segalanya termaktub, segalanya telah ditetapkan oleh Allah SWT, dan mendapat garis panduan, dan ada blueprint untuk kita ikut, ada platform untuk kita pegang. Jadi Al-Bukhari mengatakan daripada Abu Ishaq, ini menuturkan, aku dengar Al-Bara' berkata, surah yang terakhir turun adalah surah Al-Bara'ah, dan ayat yang terakhir turun adalah ayat Al-Kalalah, iaitu ayat terakhir surah An-Nisa. Ini merupakan ayat yang terakhir turun. Imam Ahmad menukilkan daripada Muhammad bin Al-Munkadir bahawa dia berkata, aku mendengar Jabir bin Abdullah berkata, Nabi SAW pernah masuk menemuiku pada waktu aku sakit dan tidak sedarkan diri. Jabir sakit pada masa itu, tuan-tuan. Beliau lalu berwuduk dan memercikkan air wuduknya kepadaku hingga sedar. Aku berkata, aku tidak memiliki warisan kecuali kalalah, maka bagaimanakah pembahagian warisnya? Lalu Allah menurunkan ayat faraid. Jadi keduanya ini dikeluarkan daripada sahih ini, itu Bukhari Muslim, daripada riwayat Syu'bah, riwayatkan oleh jamaah melalui Sufyan bin Uyainah dari Muhammad, Al-Munkadir dari Jabir. Jadi ayat ini menceritakan tentang kalalah. Kalalah ni berarti seperti yang telah kita bincangkan tadi, oleh para ulama, seorang yang kematian ayah ibu, dan seorang yang meninggal dunia, tidak ada ayah ibu yang mewarisi, dan juga anak-anak yang ada merupakan adik-beradik perempuan. Jadi dalam konteks ini, tuan-tuan, mereka masuk dalam hukum kalalah. Jadi kalalah ni saya telah jelaskan kepada tuan-tuan, datang perkataan iklil. Iklil ni maknanya mahkota. Mahkota ni maknanya dia mengelilingi. Dia hukum dia seperti kita ibarat macam pagar yang mengelilingi. Jadi indahnya surat Nisa ni sebenarnya dalam konteks mawarith, iaitu al-irth, iaitu berkaitan dengan pesaka. Bila berlaku kematian, seseorang kita akan pergi ke pejabat agama sebagai contohnya, menyenaraikan apa yang tinggal, apa yang ada, dan adik-beradik yang tinggal. Dalam Islam, maka itulah ketetapan yang telah pun ditentukan oleh Allah SWT, yang dipanggil sebagai faraid ini, al-irth, hukum mawarith ini. Melainkan kalau seseorang ayah itu ataupun ibu itu telah pun menetapkan bahagian-bahagian di dalam hidupnya, maka dia telah siap bagi-bagi. Kata kepada anak-anaknya, ni ayah ada rumah 7 buah, ayah bagi kepada setiap kamu seorang satu. Rumah yang ketujuh ni ayah tinggalkan untuk ibu engkau. Yang kita duduk sekarang ni merupakan rumah untuk ibu. Kalau berlaku apa-apa, ibu duduk sini. Contohnya, tuan-tuan, kalau ketetapan itu dah siap pindah nama sewaktu hidup, maka ia menjadi satu hukum hibah. Tapi kalau belum ditukar namanya, belum dibuat report dan sebagainya, maka bila kematian berlaku, wajiblah perkara itu difaraidkan. Jadi tuan-tuan memiliki kesempatan untuk buat demikian. Sebagai contohnya, seseorang kita pada zaman sekarang ada wasiat, ada lawyer yang boleh menjalankan tanggungjawab ni, ataupun pihak-pihak tertentu yang menjalankan tanggungjawab ini.
maka tidaklah salah tuan-tuan, ini satu yang digalakkan dalam syarak sebenarnya, supaya tidak berlaku masalah-masalah yang akan menimbulkan berbagai-bagai keretakan kemudiannya nanti. Dan indahnya surat Nisa ni untuk pengetahuan tuan-tuan, kalau tuan-tuan perhatikan daripada awal kita bacakan, Abu Auni, Siddiq Kaus dah share dah. Terima kasih Siddiq Kaus Zaitun, DG Muhammad, Pak Yujang dah share. Terima kasih tuan kalau dah share kepada semua teman-teman kita. Jadi permulaan surat Nisa ni, kalau tuan-tuan masih ingat, Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitanirrajim, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ingat tak? Wahai umat manusia sekalian, takwalah kamu kepada Allah yang telah menciptakan kamu daripada jiwa yang satu dan menjadikan daripada kamu pasangannya, lalu berkembang biaklah daripada mereka berdua lelaki yang ramai dan juga perempuan-perempuan. Takwalah kamu kepada Allah yang dengannya kamu meminta untuk dengan cara menjalin silaturahim. Saya telah bahaskan dengan tuan-tuan pandangan para ulama tafsir, macam Qurtubi sebagai contohnya, syarat untuk diterima doa kita, rukunnya adalah hendaklah menjaga hubungan adik-beradik, hubungan kekeluargaan, hubungan silaturahim. Silaturahim ni saya telah bincang kepada tuan-tuan, datang perkataan sama ada rahmat ataupun rahim. Kalau rahmat itu berarti kasih sayang, ini merupakan nama Allah SWT. Kalau kata rahim, ia satu organ dalam badan seorang perempuan yang daripadanya lahirlah keturunan yang ramai, maknanya pertautan darah daging yang ada di situ sewajarnya menimbulkan kasih sayang dalam kehidupan kita. Jadi ini satu perkara yang kalau kita perhatikan, matlak surah Nisa ni adalah berkaitan dengan ulul arham, orang yang punya perhubungan kekeluargaan. Dan di hujungnya cerita tentang mawaris, cerita tentang harta pusaka. Mengapa ya tuan-tuan? Allahu Akbar, masya-Allah, tabaraka wa taala. Apa pula kaitan ulul arham dengan harta pusaka? Tuan-tuan kena ingat bahawa dalam hidup ini hubungan kekeluargaan sangat penting, wajib dijaga. Dan bila kita ada adik-beradik, ada pertautan kekeluargaan, hukum silaturahim ini, maka kita hendaklah berlapang dada dalam apa jua perkara berkaitan dengan mawaris ataupun harta pusaka ni. Janganlah dengan sebab pergaduhan kita menyusahkan ayah ibu yang telah meninggal dunia. Jadi itu kaitannya. Permulaan mengingatkan kita supaya memperkukuhkan hubungan kekeluargaan ni tadi, dan di hujungnya menceritakan bahawa ridha maridailah, berlapang dadalah, lebih kuranglah. Orang-orang bijak berkata, tuan-tuan ni macam mana awak mengendalikan perniagaan adik-beradik boleh maju? Yang seorang menjadi bos tentulah gajinya lebih, yang seorang menjadi accountant gajinya lebih, yang ni bekerja sebagai salesman, tapi semuanya berasal dari keluarga yang sama. Macam mana anda kontrol keluarga yang ramah ini? Ini orang bijak menjawab, ustaz, dalam hidup ni tak semua benda boleh kita terima secara sama rata. Maka kalau ada terlebih terkurang, berlapang dadalah. Allah bestnya kata-kata ini. Ini orang berniaga dan 4 keturunan, tuan-tuan. Ini biasa berlaku kepada orang-orang Islam yang saleh, yang muslih, yang doa ayah ibu itu memberkati mereka, menyuburkan iman mereka. Perniagaan itu sebahagian daripada kehidupan, bukan matlamat utama. Ini kata-kata mereka. Subhanallah, masya-Allah, tabaraka wa taala. Jadi indahnya Quran ni. Kata Imam Al-Biqai, kalau kau perhatikan keserasian yang ada daripada ayat pertama surat Nisa sampai ayat terakhir 176, ragamnya, walaupun kita nampak dia mencakupi berbagai-bagai maudhu', tajuk, tetapi fokusnya tetap sama. Fokusnya adalah berkaitan kekeluargaan. Kekeluargaan adalah maksad Al-Quran yang penting, merupakan satu daripada maqasid Al-Quran. Kedatangan Quran ke muka bumi ini sebagai bimbingan ilahi daripada Allah SWT untuk memandu kita. Satu daripadanya adalah hubungan kekeluargaan yang kena jaga, kekeluargaan ini, qarabah, ulul arham ni, tuan-tuan. Jadi itu sebab kita dapat lihat ayat pertama menyentuh isu ulul arham ini, kekeluargaan, dan bahas tentang anak yatim, bahas tentang perempuan yang kematian suami, bahas tentang bab poligami sebagai satu kelonggaran untuk orang yang memerlukan, kemudian menceritakan tentang orang yang mahjur alaihi, orang yang tidak layak untuk menguruskan hartanya, dipanggil sebagai sufaha oleh ayat Allah SWT yang telah kita bincangkan. Kemudian larangan untuk mengambil harta orang dengan cara zalim, larangan mengambil harta anak-anak yatim seumpama makan bara api neraka. Dan kita juga telah bahaskan bagaimana berkaitan pula dengan Nabi Isa, perutusan Nabi Isa di akhir zaman nanti, kebangkitan semula baginda alaihi salatu wassalam, kemudian Ahlul Kitab. Maka demikianlah maudhu' Quran yang dipanggil. Kita dapat lihat tafsir disebut bayani ni, tuan-tuan, uraian berbagai perkara umpama kita hadir untuk menikmati satu hidangan yang lazat.
ada di situ rasanya masin sikit, ada yang dibakar, ada yang rasa macam sushi, ada yang rasa macam mentah, ada yang nasi gorengnya. Jadi indahnya Al-Quran kalau kita lihat topik-topiknya menyentuh pelbagai aspek kehidupan. Dia bukan satu laras saja, menyentuh pelbagai perkara. Semua itu adalah ibarat hidangan yang lazat yang kita nikmati di sesuatu jamuan. Jadi berbagai perkara disentuh dalam surah Nisa ni, tapi main topik dia, backbone dia adalah perkara yang namanya kekeluargaan, perkara yang namanya silaturahim. Dan bila ada kematian, ia merupakan satu benda pasti. Kamu menceritakan perkara-perkara yang baik, tapi kena ingat di sebalik perkara yang enak, yang seronok didengar, ada juga perkara-perkara yang sedih, yang susah untuk kita alami, hadapi, iaitu kematian. Maka bila berlaku kematian, ia merupakan satu kemestian yang akan berlaku. Maka kita bagaimana menanganinya. Itu sebab datang ayat terakhir ni bagi menyentuh isu pembahagian pesaka, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Nampak Jadi keserasian yang ada daripada ayat pertama sehingga ayat yang akhir begitu konsisten dalam satu pattern untuk mengajar kepada kita perhubungan kemanusiaan yang kita kena jaga. Dan para ulama tafsir, dan pernah dinyatakan oleh kebanyakan daripada ulama tafsir macam Sayyid Tantawi mengatakan bahawa sebenarnya Quran ni kalau kau perhatikan 80% daripadanya menyentuh tentang isu-isu hubungan sama manusia. Cuma 20% saja merupakan hubungan kau dengan Tuhanmu. Kerana bila hubungan dengan manusia ni beres, hubungan dengan Allah boleh ampunkan. Tapi kalau hubungan dengan manusia ni tak beres, ia akan jadi satu beban untuk engkau hadapi di akhirat nanti. Maka selesaikan ia dari dunia lagi. Baik, muslim-muslimat rahmati dan dikasihi sekalian, kita lihat lagi dalam tafsir Ibn Katsir bagaimana dijelaskan. Dalam Sahih Bukhari pula daripada Huzail bin Shurahbil, dia berkata Musa Asy'ari pernah ditanya tentang hal ihwal anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki dan juga saudara perempuan. Dia menjawab, untuk anak perempuan 1/2, sedang untuk saudara perempuan 1/2. Datanglah Abdullah bin Mas'ud. Datanglah kepada Abdullah bin Mas'ud, dia pasti sepakat dengan aku. Lalu dia bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud dan mengkhabarkan seperti jawapan Abu Musa. Ibn Mas'ud berkata, kalau demikian saya aku akan dalam kekeliruan dan tidak termasuk orang yang mendapat petunjuk. Aku akan memutuskan sesuatu yang diputuskan Nabi SAW. Anak perempuan 1/2, cucu perempuan daripada anak lelaki 1/6, pelengkap 2/3, dan sisanya untuk saudara perempuan. Lalu kami datangi Abu Musa dan mengkhabarkan pendapat Ibn Mas'ud. Abu Musa berkata, janganlah kalian bertanya kepadaku selama ulama ini bersama kalian. Ini merupakan satu pengiktirafan terhadap ilmu yang ada pada Abdullah bin Mas'ud sebagai seorang faqih di kalangan fuqaha us-sahabah. Jadi ada perkara yang telah dijelaskan Al-Quran, ada perkara yang ditinggalkan untuk mereka berfikir. Maka di situ berlakulah fatwa di kalangan para sahabat dalam menyelesaikan urusan berkaitan kekeluargaan. Kena ingat tuan-tuan, dalam faraid ni salah satu bahagian je dalam kiraan habis out. Dia punya penjelasan atau pembahagian yang berikutnya, pecahan-pecahan dalam ketentuan faraid ini Lalu Allah berfirman, wa huwa yarithuha illam yakul laha walad, dan saudara lelaki mempersakai jika dia tidak memiliki anak, iaitu saudara lelaki mendapat seluruh harta warisan jika saudara perempuannya mati dalam keadaan kalalah, iaitu tidak ada anak dan tidak ada ayah. Kerana jika dia memiliki ayah, nescaya saudara lelakinya tidak mendapat apapun. Jika saudara lelaki mendapat bahagian bersama dengan waris yang lain, juga mendapatkan bahagian seperti suami ataupun saudara lelaki seibu, maka bahagian orang itulah yang dipenuhi terlebih dahulu. Jika ada bakinya, barulah diberikan kepada saudara lelaki itu. Ni hukum faraid telah pun ditentukan sepenuhnya oleh syarak, tuan-tuan. Ada sedikit-sedikit bahagian yang telah difatwakan, diijtihadkan oleh para sahabat dalam kes-kes tertentu yang berlaku. Kalau tuan-tuan nak tahu tentang faraid ini, tuan-tuan boleh belajar daripada orang yang alim. Atau kalau berlaku kematian, kita pergi ke pejabat agama di mana-mana tempat sekalipun, sudah disiapkan kiraan itu untuk letakkan saja nama-nama tersebut, maka akan keluar jawapan pembahagian terhadap pesaka itu, andai si mati tidak ada wasiat apa-apa. Tapi kalau si mati telah menentukan pembahagian dan siap salin nama kepada anak-anaknya, maka berarti faraid tidak dijalankan, kerana masing-masing telah ditentukan di si ayah yang meninggal itu bahagian untuk anak-anaknya. Jadi terpulang kepada tuan-tuan. Ketentuan yang terakhir sebagaimana daripada riwayat Ibn Abbas dalam Sahih ini, bahawa Nabi bersabda, alhiqu al-faraid bi ahliha, fama abkatil faraid fali aula rajulin zakarin. Berikanlah warisan kepada waris yang berhak, adapun bakinya lah untuk lelaki yang paling dekat. Dalam hukum faraid ni, adik-beradik lelaki seibu saya satu perkara, adik-beradik seibu, adik-beradik lelaki seayah saja sama hukumnya dengan adik-beradik seibu saya. Tapi kalau adik-beradik lelaki seibu saja, maka hukumnya dah lain, tuan-tuan dimuliakan sekalian. Jadi fa in kana tasnataini falahuma thuluthani mimma tarak.
Tetapi jika saudara perempuan itu 2 orang, maka keduanya dapat 2/3 daripada harta yang tinggalkan, iaitu jika seorang yang mati kalalah yang telah saya jelaskan tadi, memiliki 2 orang saudara perempuan, maka bahagian untuknya adalah 2/3. Demikian juga jika saudara perempuan itu lebih dari 2 orang, berarti disamakan dengan hukum 2 orang, 2/3 dibagi kepada mereka dalam angka melebihi 2 tadi, tuan-tuan. Bismillah. Alhamdulillah. Jadi dari sini sebagian ulama menetapkan hukum yang sama bagi 2 orang anak perempuan, sebagaimana mereka menetapkan hukum waris bagi perempuan bersaudara yang jumlahnya lebih dari 1 orang berdasarkan yang berlaku kepada anak perempuan yang jumlahnya lebih dari 1 orang, sebagaimana yang termaktub dalam firman Allah SWT, fa in kunna nisa'an fawqa thnataini falahunna thulutha ma tarak. Jika anak itu semuanya perempuan lebih dari 2, maka mereka mendapat 2/3 daripada harta yang telah ditentukan. Ini telah kita bincangkan dalam tafsir ayat ke-11, 12 daripada surah Nisa ini dalam kuliah yang terdahulu, tuan-tuan merujuk semula. Wa in kanu ikhwatan rijalan wa nisaan falidhakari mithlu hadhil unthayain. Dan jika mereka adalah ahli waris daripada saudara lelaki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara lelaki sebanyak bahagian 2 orang saudara perempuan. Inilah hukum asabah, iaitu sisa baki dari pembahagian secara faraid dari anak lelaki, cucu lelaki dan anak lelaki-lelaki dari saudara lelaki. Jika berkumpul antara lelaki dan perempuan, maka lelaki mendapat 2 bahagian daripada perempuan. Lidzakari mithlu hadzil unthayain. Yubayyinullahu lakum, Allah menjelaskan kepadamu hukum-hukum fardu ini untuk memberikan batasan-batasannya dan menjelaskan syariatnya antara supaya kamu tidak sesat. Dari sini kalau kita belajar bahasa Arab, ada satu yang mahdzuf. Ini adalah perbezaan pandangan di antara para ulama Basrah dan Kufah. Kalau kita belajar nahwu, ada nahwu Basri, ada nahwu Kufi. Basri ni adalah nahwu yang dipelopori oleh Sibawih. Nah, ya. Maka kalau kita perhatikan, Allah menyebut yubayyinullahu lakum an tadillu. Kalau kita baca direct translation, Allah menjelaskan kepada hukum-hukum ini untuk kamu sesat. Sebenarnya kat sini ada satu yang dihazafkan, iaitu karahata an tadillu. Allah tidak mahu kamu sesat. Ada satu yang dimahzufkan kat situ. Ataupun yang kedua, li'alla tadillu. Mengikut ulama Kufi, ini ada satu yang sifatnya jar, iaitu li'alla tadillu, supaya kamu tidak sesat. Kerana dalam konteks ini dia difahami dengan siyakul ayat, in context. Jadi kalau kita belajar bahasa Arab, ada perkataan-perkataan yang dapat kita lihat mengandungi makna-makna yang tertentu. Macamlah kita kata pada seseorang, tak percaya, kau tanyalah kat kampung tu, kau tanyalah kat bandar tu. Ya, bandar tu boleh kita tanya ke? Sebenarnya ada satu yang hazaf di situ. Ni Kuala Lumpur dah lama mengalami kemarau. Kuala Lumpur dah biasa mengalami kesusahan ni. Kuala Lumpur ke orang-orang Kuala Lumpur, tuan-tuan? Jadi kita sebut Kuala Lumpur ni berarti merujuk kepada orangnya sebenarnya. Jadi ada satu yang digugurkan itu kerana konteks saya sudah pun difahami oleh orang ramai. Malaysia menerima kota tambahan 10,000 orang pergi haji, contoh. Maknanya kasut orang Malaysia. Jadi kat sinilah maksud yang terdapat dalam ayat Quran. Kalau kita pelajari bahawa Allah SWT menyebut di hujung ayat ini yubayyinullahu lakum an tadillu. Kalau kita belajar bahasa Arab, di situ ada satu mahzuf yang telah saya jelaskan tadi, sama ada karahata an tadillu ataupun li'alla tadillu, supaya kamu tidak sesat. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Allah Maha mengetahui seluruh akibat perkara tersebut, kebaikanmu, apa yang mendatangkan manfaat buatmu, dan siapa yang berhak di antara kerabat yang sesuai dengan tingkat dekatnya dengan si mati. Kerana pembahagian pesakanya adalah ketentuan daripada Allah. Maka apabila kita meragui kebijaksanaan Allah dari sudut ketetapan tersebut, berarti tuan-tuan dimuliakan Allah, sedangkan Allah Maha berkuasa, Maha bijaksana atas segala ketentuan hukum ini, andai tidak ditentukan oleh si mati, maka berlakulah hukum faraid. Inilah dia hukum faraid yang dikatakan oleh Nabi SAW, afradukum Zaid bin Sabit. Orang yang paling alim tentang faraid di kalangan sahabat Nabi namanya Zaid bin Sabit. Zaid yang bijak, budak muda yang bijak ini paling pakar dalam bab faraid. Dalam hadis lain mengatakan bahawa, antara hadis menunjukkan bahawa, ada hadis yang menunjukkan bahawa ilmu faraid ni antara ilmu yang mula-mula akan diangkat dari langit. Jadi ilmu khusyuk, ada riwayat yang lain. Ada sekali mengatakan ilmu faraid ini merupakan ilmu yang mula-mula diangkat oleh Allah SWT. Bila dekat dengan kiamat, maka ramailah orang jahil bab faraid, orang tidak mengerti hukum faraid. Dan ada di kalangan mereka nanti mengatakan, mengapa pula lelaki dapat lebih daripada perempuan?
Kalau di saat hidup lagi ayah ibu telah menentukan bahagian itu secara sama, maka itu namanya hebat tuan-tuan, itu pemberian. Tapi kalau bahagian itu tidak disalin nama, tidak direkodkan, mati, maka andai ada keluarga yang tak setuju dengan pemberian tersebut, dia jatuh faraid. Seperti berlaku kepada kehidupan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang telah memberi kepada puterinya Aisyah radhiyallahu anha sebuah tanah, sebidang tanah. Tapi tanah itu tidak direkodkan pemberiannya, tidak ditukar namanya sewaktu hidup Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bila Abu Bakar radhiyallahu anhu wafat, maka Aisyah radhiyallahu anha minta kepada Amirul Mukminin Sayyidina Umar untuk dapat bahagian itu, kerana itu pemberian ayahnya waktu hidup, tapi tak direkod. Maka Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu yang bertindak sebagai hakim tertinggi kerajaan Islam, sebagai khalifah, memutuskan bahawa tanah itu dikembalikan kepada faraid, diberi mengikut hukum faraid kepada anak-anak yang lain. Tidak boleh diberi kepada Aisyah seorang sahaja, walaupun Umar radhiyallahu anhu berkata mustahil lah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ini berbohong dalam kata-katanya. Tapi memandangkan kata-katanya itu tidak mempunyai asas rekod, maka hukum menjadi hukum faraid, ditentukan oleh faraid, maka dia dibahagikan kepada anak-anak yang lain juga mengikut nasib bahagian masing-masing. Jadi kita yang hidup, ingatlah tetap kita akan mati, dan bumi ini akan terus berputar, dan kehidupan akan terus berjalan seperti biasa. Walaupun kita orang penting, maka buatlah wasiat sebelum kita meninggal dunia, tuan-tuan yang mulia sekalian. Mudah-mudahan Allah memberkati kita, beri kefahaman kepada kita, dan dengan ini tamatlah kita dalam eksplorasi, kajian, mentadabbur, menghayati keindahan ayat-ayat Allah yang terletak dalam surah namanya surah An-Nisa, yang menunjukkan betapa pentingnya, tingginya kedudukan orang perempuan dalam perspektif Islam. Dan Allah menyebut antara wanita-wanita muda yang patut dicontohi walaupun kalian kematian suami, ialah Maryam radhiyallahu an. Maryam alaiha salatu wassalam yang punya kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kehidupannya dicemuk orang, dikata sebagai telah pun berzina dengan tunangnya bernama Yusuf An-Najjar itu, tapi semuanya telah dibatalkan oleh Allah Taala sebagai menunjukkan kemuliaan kedudukannya di sisi Allah yang Maha Agung, tuan-tuan yang mulia sekalian. Jadi indah sekali ayat ni. Jadi amat beza daripada pendekatan orang mengatakan orang Islam ni double standard kepada orang perempuan. Orang perempuan disuruh pakai tudung, orang perempuan begitu, orang perempuan haknya kurang daripada lelaki, orang lelaki boleh berkahwin lebih daripada seorang perempuan. Macam-macam tomahan dikenakan. Tapi sebaliknya bila kita meneroka alangkah indah, alangkah hebat yang tersirat di sebalik yang tersurat tentang kedudukan orang perempuan yang mulia di sisi Allah SWT itu. Terima kasih tuan-tuan dan puan sekalian. Dr. Nurliza Ayub, Arba'ya, kami saya CMS, alhamdulillah, syukur, Rohaya Sabawi. Jangan lupa tolong jangan kedekut untuk share video ni kepada teman-teman kita yang lain. Moga-moga itu menjadi satu jariah ilmu kita bersama, dikira sebagai amal salih kita dalam timbangan amal salih kita di akhirat. Aida Mat Daud, terima kasih. Zuraida Abdul Aziz, setakat ini saja dulu untuk kuliah kita pada malam ni. InsyaAllah malam esok, kalau tuan-tuan ada cadangan surah-surah tentu untuk kita terokai dalam masa yang singkat, kerana lepas ni kita menghadapi Ramadan. Saya tengok macam ni jadual Ramadan nanti, tuan-tuan ya. PKP pun insyaAllah akan berakhir, dan komitmen kerja kita pun makin bertambah. Lihatlah macam mana kemampuan saya untuk meneruskan kuliah ni. Apa pun kenang saya dan doa tuan-tuan. Setakat ni saja dulu, terima kasih. Saya harap saya tak ada hutang apa-apa dengan tuan-tuan. Cerita-cerita yang saya janjikan saya telah bawa. Kalau masih ada yang tertinggal, saya terlupa, tuan-tuan tolong ingatkan. Nanti saya refer balik pada konten, pada komen tuan-tuan ni untuk saya ulas. Maklumlah manusia ni tak sepi daripada kekurangan, kelemahan, terlupa. Dan saya dah ajar tuan-tuan bahawa insan datang perkataan nisyan, pelupa. Saya lah seorang yang pelupa. Banyak perkara yang saya janji saya tak beri pada tuan-tuan. Ampun maaf atas segala kekurangan, kelemahan, keaiban. Yang sempurna hanya Allah SWT saja. Baik, tahniah tuan-tuan yang telah memiliki tafsir Ibn Katsir. Bawalah pulang cahaya ke dalam rumah. Milikilah tafsir Ibn Katsir. Dan saya berjanji untuk memberikan hadiah kepada tuan-tuan. Sama ada tuan-tuan beli di Telaga Biru ataupun di Zazan Travel, tuan-tuan akan dapat hadiah buku ni. Kempen ni masih berjalan lagi, walaupun sebenarnya dah habis dah. Kita target untuk sejumlah orang, tapi nampaknya ramai yang minta. Yang beli kata tak dapat. Kalau tak dapat, tolong Facebook PM pada saya dalam Facebook ni. Saya akan handle isu ni. Siapa yang tak dapat kitab ni, yang beli tak dapat, mungkin terlepas pandang tuan-tuan, saya mohon ampun, maaf. Ada yang beli semata-mata tapi saya nak dapat hadiah ni. Memang buku ni menarik, colourful dan banyak manfaat padanya. Jadi bagi siapa yang dapat, tolong maklum pada saya, PM pada saya akan uruskan.
tuan-tuan dapatkan di Telaga Biru ke ataupun di Zahzan Travel, tuan-tuan akan beroleh dalam kempen satu rumah satu tafsir Ibn Katsir ni. Tuan-tuan akan dapat ensiklopedia mana-mana. Baik, setakat itu saja dulu. Jangan lupa dapatkan kurma McJowl dan juga kurma Ajwa dari Zahzan Travel. Kurma cantik nampak tuan-tuan. Nak bagi kat orang pun, kurma ni kita letak dalam bekas macam ni, dia tak rosak tuan-tuan. Kalau dihantar dalam kotak, dia akan kemek, pecah. Tengok kan, dia dapat maintain. Dia tak rosak kerana dia berada dalam protected shield macam ni. Hantar fresh sampai, nampak? Kan, kurma McJowl. Ya. Dan bagi ini kurma Ajwa. Bila dihantar dalam bentuk seperti ni, dia selamat, dia tak rosak, cantik. Ya. Jadi tuan-tuan boleh dapatkan kurma McJowl dan juga Ajwa daripada Zahzan Travel. Terima kasih atas sokongan tuan-tuan. Bagi yang belum dapat, mudah-mudahan akan sampai dalam sedikit masa saja lagi. Dan mudah-mudahan Allah memberkati kita pada malam ini sekali lagi. Ampun maaf atas segala kekurangan. Kenang saya dan doa tuan-tuan. Tolong share video ni kepada teman-teman kita yang lain. Jangan lupa, malam esok kita bertemu dengan surah yang baru, insya-Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعل الوارث منا وانصرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى الجحيم مصيرنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Amin. Tuan-tuan, saya tinggalkan tuan-tuan kasih sayang, penjagaan, naungan rahmat Allah SWT. Atrukukum tahta riayatillah wa hifzih. Sama-sama kita menamakan kuliah dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Nikmati McJowl tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sangat sedap. Jumpa lagi tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.